Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Darul Makmur yang amat saya rindui. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri kuliah tafsir selepas salat maghrib setiap Ahad, anjuran Masjid Darul Makmur. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala yang kita kongsikan menjadi peringatan yang berguna kepada kita, mendatangkan manfaat yang menjadi bekalan kepada kita sepanjang hidup di dunia, sampailah akhirnya kita kembali kepada Allah Ta'ala nanti dalam keadaan diampunkan segala dosa kita, diangkat darjat kita, dibersihkan hati kita, diterima oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan, dan ditempatkan kita semua sekali bersama orang-orang yang kita sayangi di dalam syurganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita dapat terus bertemu dalam sesi yang penuh dengan keindahan ini. InsyaAllah kita merasakan keindahan dan kemanisan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bertemu, masih lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian belum dapat bertemu di masjid dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tetap pautkan hati antara kita, insya-Allah, sebagai sama-sama kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita masih lagi dalam membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya. Ya. Minggu lepas kita telah membaca penutup sekali ada kisah tentang Nabi Zakaria dengan isterinya mendoakan ataupun mengharapkan kurniaan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianugerahkan anak yang dinamakan sebagai Yahya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian masih ingat lagi kan, insya-Allah. Kemudian penutup kemarin kita baca walaupun cuma dalam satu ayat sahaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Sayyidatuna Maryam, ya, yang kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang begitu tinggi darjat dan kedudukannya, iaitu Nabi Isa alaihi salam, sedangkan Maryam itu tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki sekalipun, tidak pernah berkahwin, apatah lagi jauh sekali kalau sampai melakukan perbuatan yang terkeji dan terkutuk. Tetapi begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bincangkan kemarin, Nabi Zakaria dengan umur yang terlalu lanjut, isterinya begitu juga sudah tua, tidak pernah mampu melahirkan anak. Kalau Allah inginkan, yang dah tua sekalipun, yang mandul tak pernah mampu beranak sekalipun, Allah boleh perbaiki keadaan mereka berdua. Allah nak kurniakan zuriat, tetap kurniakan zuriat. Dan yang lebih ajaib daripada itu, seorang wanita yang tak pernah disentuh mana-mana lelaki sekalipun, yang namanya Maryam, kemudian Allah tentukan lahir daripada rahimnya itu seorang anak yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Alhamdulillah. Itu kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian masih ingat lagi, kita baca kemarin surah Al-Anbiya dalam juz yang ke-17, kita berhenti di ayat 91. Ya, jadi insya-Allah hari ini kita sambung sedikit penutup cerita-cerita dalam surah Al-Anbiya. Ya, nanti kita akan pindah ke surah yang lain pula selepas kuliah pada malam ini, insya-Allah, ya. Jadi malam ini kita akan membaca bersama daripada ayat 92, ya, dari ayat 92 surah Al-Anbiya. Insya-Allah kalau tidak ada halangan apa-apa, mungkin kita boleh sampai ayat 97 ataupun 98 dengan izin Allah. Dapat tuan-tuan, puan-puan sekalian? Ayo simak sama-sama. Yang belum pegang mushaf Qurannya diambil terlebih dahulu, ya. Yang baru nak buka apps dalam handphone masing-masing, insya-Allah kita semak kitab yang ada dengan terjemahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian miliki. Ayat 92 pada malam ini surah Al-Anbiya yang bermula dengan kalimah inna hadhihi ummatukum. Ada tuan-tuan, puan-puan? Sementara kita tunggu, mari saya sampaikan hajat juga, salam
daripada pentadbir, pengurus dan petugas Masjid Darul Makmur. Salam mereka untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan hajat, saya sampaikan hajat mereka, memohon keihsanan dan kemurahan daripada semua yang mengikuti siaran kuliah tafsir kita ini untuk menghulurkan sedikit sumbangan sokongan kita kepada dana Masjid Darul Makmur yang kita tahu sejak ditutup lebih kurang 4 bulan yang lalu, hampir 4 bulan sampai sekarang, banyak sekali terjejas pungutan derma, tabung-tabung yang ada disediakan. Tetapi Alhamdulillah, sedikit sebanyak apa yang dihulurkan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun melalui talian semata-mata, tetapi telah juga membantu meringankan kos, kita kata meneruskan operasi masjid. Alhamdulillah sampailah hari ini, ya, salat Jumaat walaupun belum buka sepenuhnya tapi dapat dijalankan dengan baik. Ya, kemudian salat jamaah, salat waktu juga dapat dijalankan dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak lama lagi akan buka lebih luas pintu masjid-masjidnya untuk menerima kehadiran kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan khusus sekali sebab Masjid Darul Makmur sedang ada projek untuk dipertingkatkan ataupun dinaik tarafkan, insya-Allah kalau keadaan semua telah reda, wabak ataupun pandemik COVID telah selesai, insya-Allah, ya, mudah-mudahan kita doakan, ya, kemudahan-kemudahan dapat dipertingkatkan di masjid, insya-Allah, dan itu semua memerlukan sokongan yang padu daripada kita masyarakat yang Allah kurniakan nikmat masjid-masjid di tanah air kita, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah ringankan tugas sahabat-sahabat kita yang menguruskan masjid. Amin ya rabbal alamin. Nah, tuan-tuan dan puan sekalian, siap semua? Ya, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 92 Surah Al-Anbiya. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, inna, sesungguhnya, hadhihi, ini, ummatukum, adalah umat kamu, ummatan wahidah, yang merupakan satu umat yang satu, ya, yang merupakan umat yang satu. Baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahawa inilah dia umat kamu, umat yang satu. Nah, kamu di sini siapa, ya? Kamu di sini menggunakan kata jamak, ya, bukan engkau seorang. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan engkau satu orang, besar kemungkinan itu dimaksudkan sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah gunakan ke kata jamak ataupun plural. Inna hadhihi, sesungguhnya ini adalah umat kamu. Plural, ya, kamu, ramai. Nah, kalau kita lihat tafsiran ini, kita kena lihat ayat-ayat yang sebelumnya yang kita dah baca kemarin. Ya, kalau kita lihat surah Al-Anbiya, ada kisah macam-macam nabi. Ya, mula dengan Nabi Musa dulu, kalau tuan-tuan puan-puan yang sekalian masih ingat lagi, Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian kisah tentang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub,
kemudian Nabi Yunus, Nabi Idris, Ismail, Zulkifli. Kemudian yang minggu baru ini kita baca Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa dengan ibunya Maryam. Jadi macam-macam kisah Nabi. Setiap Nabi itu berhadapan dengan kaumnya masing-masing. Nabi Ibrahim dengan kaumnya, Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Zulkifli dengan kaumnya, Nabi Idris dengan kaumnya. Begitu Nabi Ayub, Nabi Yunus, semua dengan kaum masing-masing. Sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kamu ni semua, wahai para nabi, wahai para rasul, kamu sebenarnya walaupun hidupnya zaman yang berbeza, walaupun kamu ada umat masing-masing, ya, umat itu pada zaman yang berbeza di tempat yang berlainan, tapi hakikatnya kamu itu, umat kamu itu semua adalah sebagai satu umat. Ya, one single umat. Kenapa? Sebab semuanya disuruh menyembah Allah yang satu. Rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa message yang sama, bawa risalah yang sama. Ya, dakwah yang mereka sampaikan itulah juga. Cuma pelaksanaan ibadat yang Allah tentukan untuk kaum masing-masing berdasarkan zaman masing-masing itu mungkin ada sedikit perbezaannya. Cara sembahyang, mungkin cara ibadat. Tapi the core message ataupun risalah utusan yang dibawa yang utama itu semuanya sama. Jadi umat-umat ini walaupun berbeza, ya, umat Nabi Ibrahim itu lain daripada umat Nabi Musa kan? Umat Nabi Musa lain daripada umat Nabi Lut kan, sebagai contoh. Tetapi semuanya tu diikat, ya, dengan dakwah yang sama, malah kerana kesalahan yang sama. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab balak ke atas mereka, Allah turunkan balak. Kesalahan yang sama, ya. Kisah kaum Nabi Lut sebagai contoh, diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kaum Nabi Nuh diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuk azab, bentuk balaknya tu agak sedikit berbeza, tetapi puncanya sama. Sebabnya ialah mereka pilih untuk engkar, kufur, menolak bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang layak disembah, ya. Jadi umat ini semua adalah sama. Maka itu ditegaskan juga dalam ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai kitab kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu penegasan. Allah nak tegaskan bahawa kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pula, orang Arab di Mekah ke di Madinah ke ataupun siapa pun, kalau menolak apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya mereka akan ditimpakan dengan kemurkaan yang sama. Mereka layak diazab dan diturunkan balak kalau Allah inginkan, dan mereka layak mendapat pengampunan kalau Allah menerima taubat mereka, seperti mana Allah menerima pengampunan sebahagian umat-umat yang terdahulu. Ya, itu satu tafsiran. Maknanya umat itu dari segi bahasa yang biasa kita tahulah, umat maknanya satu, kita kata satu masyarakat, ya, ataupun satu kumpulan manusia yang besar yang diikat dengan satu faktor yang sama. Ya, jadi kalau kita kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu masyarakat yang besar yang sama-sama mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Ya, kalau umat Nabi Ibrahim satu masyarakat yang besar yang merupakan masyarakat yang Allah utus Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada mereka, ya kan? Baik. Tapi kalau kita baca juga dalam bahasa Arab disebut oleh ulama-ulama ahli tafsir kita, mereka mengatakan perkataan umat dalam Al-Quran kadang-kadang juga bukan membawa maksud sekumpulan manusia, tak. Tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, umat itu kadang-kadang maknanya agama. Umat kadang-kadang maknanya agama. Dan itu boleh kita gunakan juga, kita apply, ya, kita terapkan dalam ayat yang kita baca ini. Jadi bila Allah kata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya ini semua kumpulan manusia ni adalah umat kamu, umat yang satu. Yang kita katakan tadi, ya. Tapi boleh juga kita maknakan sebagai sesungguhnya agama yang dibawa oleh nabi-nabi ini, baik Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi siapa pun, sesungguhnya umat maknanya sesungguhnya agama yang dibawa ini adalah agama yang satu yang sama. Agama daripada Allah Subhanahu wa taala, agama yang memerintahkan kita untuk tunduk, ya, beribadat dan taat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik.
Lalu Allah menegaskan, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku ini adalah Tuhanmu, maka sembahlah kalian kepada aku semua sekali. Ya, jadi Allah perintahkan siapa pun manusia ini, zaman bila pun dia hidup, setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi satu kewajipan kepada seluruh umat manusia untuk tunduk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak mengasing-asingkan sama ada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beza ke, lain ke daripada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dulu ke, Nabi Nuh ke, Nabi Lut ke, Nabi Dawud ke, Nabi Sulaiman. Kata Allah, tak ada perbezaan. Allah kata, aku Tuhan kamu semua, maka hendaklah kalian semua beribadat hanya kepada aku. Tapi masalahnya ialah manusia ini memilih pelbagai jalan. Ya, manusia ini seperti mana rupanya berlainan, seperti mana warna kulitnya pun tak semua sama, seperti mana kita kata bahasanya, budayanya, cara makannya tak sama. Begitu juga manusia punya pilihan-pilihan yang berbeza tentang bagaimana mereka harus mengatur kehidupan mereka sebagai hamba Allah. Ada yang terima Allah sebagai Tuhan yang satu, ada yang tolak Allah, kufur, mengingkari ada Tuhan yang namanya Allah. Ada yang mengaku Allah tu Tuhan, taat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengaku tetapi kemudiannya ingkar, tidak mahu melaksanakan perintah Allah, ya. Ada yang mengaku depan manusia, ya, dengan pengakuan lidahnya tetapi hatinya menyimpan kekufuran. Ini orang-orang munafik seperti mana yang kita ketahui. Ada yang mula-mula tidak beriman kepada Allah tetapi kemudiannya dibuka hatinya, dia mencari kebenaran, akur, tukar, ya, pegangan agamanya untuk kemudiannya menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ada yang sebaliknya. Jadi manusia macam-macam. Dah macam-macam ni pula, walaupun kita kata Allah tu Tuhannya satu. Ya, Allah Tuhan yang satu. Agama yang Allah turunkan untuk menjadi pegangan manusia sebenarnya agamanya satu. Ya, sebab dakwah para nabi semuanya satu. Tapi manusia bila pilih jalan macam-macam, mereka ya, ada yang mengubah, ada yang kita kata adjust apa yang mereka dapat daripada ajaran nabi mereka. Ada yang dah terima ajaran, dia masukkan macam-macam khayalan, sangkaan dia. Jadi akhirnya manusia ni macam-macam cara pegangan agama dia. Itu yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya. Kata Allah apa? Wa taqatta'u amrahum bainahum. Dan manusia itu memecah belahkan urusan mereka di antara mereka. Itu yang jadi macam-macam agama tu, ya. Malah kalau kita lihat sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, itu orang-orang Arab, kita tahu mereka dikenali dalam sejarah sebagai orang-orang jahiliah musyrikin yang menyembah berhala, ya kan? Tetapi sebenarnya bila dalam perbincangan, mereka itu bukanlah sama sekali tidak tahu tentang warisan akidah yang mereka terima dulu daripada datuk mereka, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sebab itu kalau kita lihat dalam masyarakat Mekah, ada yang tidak menyembah berhala sebab masih pegang dengan kemurnian akidah Tuhan, ya, yang mereka dapat ceritanya daripada satu generasi ke satu generasi. Itu disebut mereka ini sebagai yang berpegang dengan agama Al-Hanif, ya, Al-Hanif. Sebab perkataan Islam belum lagi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya Nabi sebut bila dah turun wahyu, ya. Tetapi agama itu, kepercayaan itu ada oleh sebahagian orang Arab. Ya, contohnya macam datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tidak pernah menyembah berhala. Ya, walaupun ramai orang Mekah yang menyembah berhala, sebab dia mewarisi, dia masih nak pegang dengan akidah yang diterima daripada Nabi Ibrahim dulu. Cuma setakat itu, tak ada amalan tertentu yang masih diamalkan, tak ada perintah tertentu daripada Nabi Ibrahim yang masih diteruskan. Cuma akidahnya masih hanya menyembah Tuhan yang satu, yang benar. Tapi yang lain pula ada yang percaya namanya Allah, Tuhan yang utama. Tapi nak sampai pada Allah tu kena pakai perantaraan. Itu yang ada berhala-berhala. Ada pula yang sampai menolak Allah sama sekali. Berhala itulah menjadi Tuhan sembahan mereka. Jadi macam-macam dah semua itu.
dari segi perubahan zaman, ya, macam-macam dimasukkan kepercayaan-kepercayaan yang bukan-bukan, khayalan dan gambaran yang pelbagai, maka kata Allah Subhanahu wa taala wa taqatta'u amrahum bainahum, ya, mereka itu memecah belahkan urusan agama mereka di antara mereka, ya. Kemudian maka kita lihatlah yang nak pegang dengan agama Nabi Musa ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Taurat sebagai contoh, mereka mengatakan ni agama kita begini, ya, letakkan nama untuk agama mereka. Yang nak pegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa, mereka menamakan ni agama mereka sendiri. Jadi antara umat Nabi Musa yang kemudian generasi selepasnya mewarisi agama itu berdasarkan kitab Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa, dengan umat Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Isa yang juga berpegang dengan kitab yang disampaikan oleh Nabi Isa, itu kitab Injil. Dah ini dua kumpulan berbeza pula, padahal sumber agamanya sama. Ini dapat kitab dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala, tah bertembung pula. Yang ini mengatakan bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan, yang ini mengatakan ada yang kita sebut dalam salah satu kuliah kita dulu, Uzair itu anak Tuhan, ya kan? Jadi Allah SWT mengatakan ini semua adalah perbuatan mereka sendiri, ya, kerana perubahan-perubahan yang mereka buat sampai berpecah belah. Kullun ilaina raji'un, ayat 93. Sedangkan Allah menegaskan nanti akhirnya tu semua tu yang dah bermacam-macam rupa sembahan mereka, yang dah macam-macam rekaan agama yang mereka buat, kata Allah, semuanya itu setiap satu akhirnya akan kembali juga hanya kepada kami. Ya, yang ini nak percaya macam mana pun, ini nak kata Allah tu ada tapi nak kena pakai perantaraan. Yang ini kata Allah tu Tuhan tapi ada anak. Ini kata Allah itu lebih daripada satu sebab ada dia punya partners dia. Macam-macam. Yang tak nak sembah Allah pun ada. Yang tak nak mengaku ada Tuhan sama sekali pun ada. Macam-macam dah. Tapi kata Allah akhirnya balik kepada Tuhan yang sebenarnya juga. Pada hari kebangkitan semua akan dikumpulkan. Percaya tak percaya, itulah yang kita yakini. Semuanya akan dibangkitkan kembali dan akan menghadap Tuhan yang satu. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala akhirnya pada waktu itu faman ya'mal, ayat 94, ya, surah Al-Anbiya. Kalau ada yang baru ikuti siaran kita ini, kita sekarang dalam ayat 94 surah Al-Anbiya. Faman ya'mal minas salihat, maka pada waktu itu siapa yang telah ataupun siapa yang hidupnya penuh dengan melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan yang soleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia itu benar-benar beriman, fala kufrana lisa'yi, maka tidak akan dinafikan usaha dan amalan dia. Ya, whatever that they have done in obedience to Allah Subhanahu wa taala will not be denied. Maknanya diakui. Ya, kalau mereka itu waktu kat dunia dah amal soleh, beriman pada Allah, ya, melaksanakan salat yang diperintahkan oleh Allah, sampai pada hari kiamat semuanya balik kepada Allah, Allah tak akan nafikan, Allah tak akan dustakan, Allah tak kata kau bohonglah. Kalau kita beramal soleh, ikhlas kita, beriman kita kepada Allah, semuanya itu akan diterima oleh Allah. Bila Allah terima, bila Allah sahkan, Allah tidak nafikan, Allah tidak dustakan, maknanya apa? Maknanya Allah akan kasih ganjarannya, balasan yang setimpal. Ya? Dan itu janji Allah. Kita ini tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai manusia, kita bila berjanji, kita ini menjadi kewajipan terhadap orang yang kita janjikan itu untuk kita laksanakan, ya, untuk kita tunaikan. Itu kewajipan kita. Kalau kita tidak tunaikan kepada dia, dia boleh ambil tindakan terhadap kita. Itu manusia dengan manusia kan? Kita boleh mengambil tindakan kalau ada orang menjanjikan sesuatu tapi tidak ditunaikan. Ya, kalau ambil hutang, sign surat perjanjian, agreement, ambil loan dan sebagainya. Dalam tempoh 10 tahun, kamu perlu bayar tiap-tiap bulan sekian banyak untuk bayar balik hutang yang diambil, pinjaman yang diambil. Setiap bulan mesti bayar $1,000 katalah sebagai contoh. Sign agreement. Ya, itu perjanjian. Tiap-tiap bulan mesti bayar. Kalau yang dah sign ambil perjanjian hutang tadi tidak bayar seperti mana yang dipersetujui dalam perjanjian, itu tindakan boleh diambil. Siapa ambil tindakan terhadapnya? Orang yang memberikan pinjaman tadi.
Macam mana orang yang memberikan pinjaman nak ambil tindakan? Dia tak ada kuasa, dia bukan raja, dia bukan pemerintah. Nah, ada authority ya yang boleh dia adukan untuk pihak yang berkuasa itu menunaikan hak dia. Ya, dia boleh bawa ke mahkamah, dia boleh mengadu kepada Kementerian Perdagangan ke apa ke, tunjuk ni surat dia dah janji tiap-tiap bulan kena bayar $1,000 selama 10 tahun tapi tak bayar, dah 3 bulan arrears. Kan 3 bulan tak bayar. Maka boleh ambil tindakan. Kalau pinjamannya itu kerana beli kereta, kereta boleh dirampas, ya kan? Kalau hutang rumah sampai beberapa bulan tak dibayar juga, tak mampu bayar, ya boleh diambil semula oleh pihak penjual ataupun yang memberikan pinjaman tadi, ya kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila menjanjikan hamba-Nya sesuatu, siapa yang boleh ambil tindakan ke atas Allah kalau Allah tak tunaikan? Ada kuasa yang lebih tinggi daripada Allah. Ya, kalau Allah janjikan pada kita sesuatu, kau kalau baik, kau kalau taat, ibadat, penuh keikhlasan, penuh keimanan, aku janji kau dapat syurga. Sekali kalau Allah tak tunaikan, siapa boleh ambil tindakan terhadap Allah? Tak ada kan? Tak ada. Tapi Allah tak mungkin memungkiri janjinya. Ya, Allah itu bukanlah mesti menunaikan janji kerana diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi, tak. Lain macam kita manusia, kita wajib tunaikan janji, ya, dan itu dilaksanakan oleh orang yang ada kuasa ke atas kita, sama ada dengan kuasa undang-undang dan sebagainya. Tapi Allah itu pasti dan mesti tunaikan janji, bukan kerana Allah itu report bertanggungjawab kepada pihak yang lebih tinggi, tapi kerana Allah menetapkan ke atas dirinya sendiri bahawa Allah tidak akan memungkiri janji. Dan Allah itu dengan kesempurnaannya, dengan kesucian sifatnya, tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan memungkiri janji. Dan ini kita pegang sebagai orang beriman. Ya, kita pegang. Ya, jangan pula kita persoalkan nanti, ya Allah, alah aku ni kalau baik pun belum tentu Allah tunaikan apa. Ya kan? Tak mungkin Allah memungkiri janjinya. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, yang penting seorang itu masa hidupnya melakukan amal-amal soleh. Dalam keadaan wahwa mu'minun, mesti dalam keadaan dia beriman. Fala kufrana lisa'i, maka tidak lagi dinafikan, tidak ditolak dan tidak dimungkiri, ya, ataupun tidak diingkari usahanya dan amalannya itu. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami, kata Allah, memastikan kami catat apa yang dibuat oleh orang tersebut. Dicatatkan untuk dia. Ya? Allah catatkan. Sebab itu semua akan jadi rekod, akan jadi bukti. Ya, kita nak berbohong, kita nak menafikan, kita nak buka cerita bukan-bukan depan Tuhan dalam mahkamahnya nanti dah tak pakai lagi dah. Sebab apa? Rekod tu Allah dah siapkan. Nah, sekian hari bulan tengok pukul berapa, dengan siapa, ya, di mana, dalam keadaan bagaimana kamu melakukan apa-apa sekian. Semuanya itu akan dibentangkan. Itulah kitab amalan kita. Akhirnya amalan baik kita ada, amalan buruk kita pun ada sebab kita manusia. Dibuat pertimbangan al-mizan, neraca yang ada. Ya, dan Allah buat keputusan berdasarkan rahmat kasih sayang Allah, berdasarkan keadilan Allah. Akhirnya Allah tentukan, dan Allah tidak akan memungkiri janjinya untuk tidak menimpakan kezaliman ke atas siapa pun di kalangan hamba-hambanya. Ya. Wa inna lahu katibun. Kami tulis apa yang dibuat oleh manusia. Jadi kita ini bila baca kisah-kisah Nabi yang terdahulu, itu bukan untuk, kita kata apa ya, bukan untuk diish-ishkan atau diish-ishkan. Ini bahasa Ustaz Batris ni, perkataan baru. Bukan diish-ishkan, maknanya kita kalau baca kisah Nabi Musa, ish dahsyatnya kaum Nabi Ibrahim, ish dahsyatnya kaum Bani Israel. Bukan setakat untuk diish-ishkan, tapi untuk kita melihat diri kita. Bagaimana pula kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah mereka dah berlalu dah. Ya, mana yang segelintir nak taat kepada Nabi Nuh sebagai contoh, mereka dapat pemeliharaan Allah, dah dijanjikan syurga oleh Allah. Tapi yang ramai-ramai umatnya Nabi Nuh yang ingkar, yang Allah tenggelamkan dalam banjir besar dulu, matinya mereka dalam keadaan kekufuran dan keingkaran. Itu bila kita baca, jangan setakat untuk melihat Allah kesiannya diorang ya, buruknya diorang ya, padan muka diorang ya. Bukan untuk ish-ishkan mereka, bukan untuk mempadan mukakan mereka, tidak. Tapi untuk melihat kita pula bagaimana. Sebab Allah tuntut sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, kan? Ayat kita baca awal tadi. Ini semua umat sama ceritanya, termasuk diri kita. Begitu Allah hendak mereka taat,
begitu Allah hendak kita taat. Begitu Allah hendak mereka baik, begitu Allah hendak kita baik. Begitu Allah janjikan mereka dapat syurga kalau mereka melakukan amal saleh, begitu kita juga dijanjikan syurga kalau kita beramal saleh. Begitu Allah boleh turunkan musibah sebagai kemurkaan, laknat ke atas mereka kerana kekufuran yang mereka lakukan. Begitu juga boleh menimpa ke atas kita. Sebab itu kita baca kisah mereka, kita renungkan keadaan diri kita. Masuk tak kategori yang Allah kata tadi, faman ya'mal minas salihat, beramal saleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan kita jaga iman kita, termasuk tak kategori itu? Kalau masuk, insya-Allah fala kufrana li sa'i. Sampai masanya kita balik pada Allah, Allah tak akan nafikan. Allah will not delete, Allah will not deny, Allah will not say otherwise daripada hakikat yang pernah kita lakukan, ya, amal-amal soleh kita di dunia ini. Allah akan sahkan. Mana buktinya? Memang ada catatan, ya. Semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 95. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dan haram. Muharamun. Haram maknanya dihalang. Tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala qaryatin ahlaknaha. Ke atas mana-mana kampung, mana-mana kota, mana-mana umat yang telah kami hancurkan. Ya, kalau penduduk masyarakat sebuah kampung itu telah dihancurkan oleh Allah, jelasnya ialah mereka dah berlaku kufur dah kan? Dah syirik pada Allah, tolak, degil, melawan apa yang didakwahkan oleh Nabi-Nabi yang Allah utuskan pada mereka. Kata Allah, haram ke atas mana-mana kampung, mana-mana bandar yang telah kami hancurkan, annahum la yarji'un. Bahawa mereka itu tidak akan mampu kembali. Allah tak akan izinkan, Allah tak akan benarkan. Kamu dah diberi peluang. Terutama kita tengok kisah kemarin dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 900 tahun. Nak kata tak kasih can apa lagi. Ya. Tapi kalau Allah dah hancurkan sebab musibah begitu sekali layak mereka terima kerana kekufuran dan kesombongan yang tidak ada bandingannya, kata Allah dah, kalau dah hancur, dah musnah, Allah dah timpakan ajal kepada mereka, haram, Allah larang mereka daripada dapat kembali hidup kat dunia untuk perbaiki keadaan. There will never be any second chance. Tak ada lagi peluang kedua. Peluang ada selagi belum datang ajal maut. Tapi kalau dah sampai ajal maut, Allah dah timpakan bala, musibah, malapetaka, bukan Allah tak kasih amaran, bukan Nabi-Nabi tak kasih amaran, dah macam-macam berkali-kali amaran diberikan. Tapi kalau dah diterima kehancuran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tak akan mampu kembali lagi. Ya, mereka tak akan mampu kembali lagi dah. Nak menyesal-menyesallah, nak salahkan siapa? Hanya diri sendiri yang patut dipersalahkan, ya. Dan Allah mengatakan mereka itu akan berterusan dalam keadaan begitulah habis ceritanya sampailah nanti sejarah hidup manusia di atas muka bumi ini akhirnya akan sampai ke penghujung, ya. This one chapter, long history of human lives, daripada Nabi Adam yang pertama berterusan beribuan tahun sampai sekarang. Kita pun tak pasti, tak ada catatan. Kalaulah Nabi Adam dulu hidup kat mana-mana, kat kawasan Mekah ke tanah Arab ke apa, ya, kalau ada ukir batu besar-besar tulis aku dilahirkan pada tahun ini, kira kalender sampai sekarang ada catatan semua orang terima, dapat kita pastikan berapa ribu tahun dah daripada Nabi Adam mula di dunia sampai sekarang. Tak ada catatan. Pokoknya lama dah. Tapi lamanya hidup manusia dengan pelbagai zaman yang bersilih ganti, ya, daripada satu nabi ke satu nabi, daripada satu kaum ke satu kaum, satu umat ke satu umat, sampailah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun dah wafat, kita teruskan 1400 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu sampai bila. Pokoknya kata Allah, sampai masanya akan habis cerita sejarah manusia di atas muka bumi. Bila nak dekat nanti akan berlaku beberapa peristiwa. Ya, iaitu bila berlaku kiamat, sebelum datang kiamat yang sebenarnya akan berlaku beberapa peristiwa yang telah dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dikhabarkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada kita. Sebagai peringatan supaya tidak lupa, tidak lalai, ya, jangan sampai kita ingat kita ni garanti boleh lepas daripada perhitungan Allah, tidak. Di antara tanda-tanda yang akan berlaku nanti, kata Allah, hatta ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sehinggalah nanti sampai masanya akan dibuka Ya'juj dan Ma'juj.
Wa hum min kulli hadabin yansilun. Yang mana nanti pada saat itu bila berlaku, Ya'juj dan Ma'juj ini akan turun dengan cepat, dengan segera daripada tempat-tempat yang tinggi. Ia akan datang turun dengan cepat, dengan pantas daripada tempat-tempat yang tinggi. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kisah Ya'juj Ma'juj ni kita dah bincang agak detail juga, perinci. Ya, dalam kuliah kita, bila kita bincang dulu surah Al-Kahfi. Ya, kalau tak salah saya bulan Oktober, bulan November 2019 kemarin. Sudah lebih kurang 8 bulan, 7 bulan ya. 8 bulan dah yang lalu. Kita dah bincangkan. Dalam surah Al-Kahfi lebih terperinci. Kalau tuan-tuan puan-puan sekalian masih ingat lagi, itu kan diceritakan lepas kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ya. Kemudian cerita pula pindah kisah tentang seorang lelaki soleh yang diberikan kekuatan oleh Allah, namanya Zulkarnain. Masih ingat lagi tak? Zulkarnain itu yang kita kata kemarin saya sebutkan, ulama pun khilaf. Dia ni nabi ke, ataupun raja ke, ataupun panglima perang ke, ataupun seorang yang ada kuasa ke, wallahu alam. Jadi kisah Zulkarnain dia pergi dari satu tempat ke satu tempat, sampailah ke satu tempat ini diceritakan mereka berjumpa dengan sekumpulan manusia yang tak berapa pandai berkomunikasi. Ya, bila cakap pun tak berapa faham bahasa. Tapi mereka minta tolong dengan Zulkarnain. Tak tolong, mengatakan, kami ini berhadapan dengan satu makhluk, satu kaum yang bergelar Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana saja mereka pergi, dengan siapa pun mereka jumpa, akan buat kerosakan demi kerosakan. Macam-macam kemusnahan mereka buat. Jadi minta jasa baik pertolongan daripada Zulkarnain, yang mereka kenali sebagai seorang panglima dengan tenteranya yang hebat, dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah, untuk buat semacam satu, kita kata satu tembok penghadang. Ya, jangan sampai Ya'juj dan Ma'juj boleh terus-terusan melakukan kerosakan kepada masyarakat yang lain. Nah, itu tuan-tuan perempuan boleh baca dalam surah Al-Kahfi. Ya, kalau yang berminat, saya tak ingat tarikh kuliah saya yang, ataupun kuliah kita yang tepat. Pokoknya dalam bulan Oktober ataupun awal November 2019 yang baru ini. Ya, boleh cari dalam Facebook Masjid Darul Ma'mur ya. Jadi dalam surah Al-Kahfi cerita dah terperinci dah. Dalam surah Al-Anbiya diulang lagi sebutannya Ya'juj dan Ma'juj. Cuma dalam surah Al-Anbiya tak panjang cerita, sikit aja. Allah cuma kaitkan sebagai peringatan bahawa dah lepas kaum demi kaum, nabi demi nabi sepanjang sejarah kehidupan manusia ribuan tahun, sampailah pada zaman kita yang terima Al-Quran ini. Allah ingatkan yang penting ialah sepanjang hidup amal soleh buat, iman kita jaga. Kalau itu dapat kita lakukan, kita pelihara, Allah pasti akan berikan balasan setimpal dengan kebaikan kita. Ya kan? Tetapi kalaulah kita ini kita kata pilih seperti mana jalan mereka yang ingkar dulu, umat-umat yang terdahulu, pastinya Allah akan timpakan kemusnahan dan kehancuran. Bila sampai masanya kita akan mati. Bila kita mati, kita tak boleh ghostan lagi, tak boleh minta depan Allah, tak boleh minta dah masuk kubur, ya Allah aku menyesal, kasih chance satu hari je lagi balik rumah sekejap, nak solat dulu. Tak boleh dah. Kata Allah tadi, la yarji'un. Mereka tak akan mampu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tak boleh lagi bila dah berhadapan dengan malaikat maut datang nak jemput. Assalamualaikum pak cik, dah siap, jom mari pergi. Siap, tak boleh nak tawar-menawar lagi dah. Nak kelong macam mana dengan malaikat maut dah tak boleh. Malaikat maut minta maaf lah, you're my friend. Setengah jam je lagi. Nak balik sekejap, cash out duit daripada ATM machine, kita nak masukkan derma dalam tabung masjid lah. Saya Allah tak pernah aku derma kat masjid. Ya kan? Tak boleh. Tak boleh dah. Sebagai peringatan, itu semua akan habis cerita manusia sampai masa semua manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah, dan bila itu sampai masanya dah hampir, antara yang akan berlaku ialah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Ya, sebab waktu itu tembok yang dibina oleh Zulkarnain semakin runtuh, semakin pecah, semakin terbelah. Dalam surah Al-Kahfi kemarin kita baca, sampai satu masa dia runtuh habis sampai rata macam tanah yang ada. Maka akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan. Ya, kita tahu dah yang kita belajar akidah Islam tentang hari kiamat ya. Antara tanda-tandanya turun Nabi Isa, turun Al-Mahdi, ya, keluarnya Dajjal, macam-macam lagi. Ya. Ustaz, sekarang dah ada ke belum? Ini ada tafsiran yang pelbagai. Malah Ya'juj dan Ma'juj saya tekankan dalam kuliah dulu tu.
Saya kata ulama pun tak dapat nak pastikan realiti hakikat Ya'juj dan Ma'juj tu apa. Dia manusia ke ataupun bukan manusia? Dia makhluk yang pelik ke, makhluk yang tubuh besar? Kalau tak silap saya gunakan dulu dalam kuliah saya kata, apakah mereka ni jenis Bigfoot ke, macam yang banyak orang kata sebagainya, ataupun jenis makhluk kenep ke? Kita tak tahu. Ya kan? Malah ada ulama yang berpendapat sebenarnya kalau ikut pendapat mereka lah, ada mengatakan waktu kaum Tatar dan Mongol itu sampai menjelajah keluar, menakluki bandar-bandar Islam dulu. Ya, Baghdad jatuh pada tangan the Tatars and the Mongols sebagai contoh. Ada yang mengatakan itulah mereka, itulah Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu alam, kita tak tahu. Ya, pokoknya sebagai peringatan daripada Allah bahawa semakin hampir dunia ini ke penghujungnya, semakin banyak perkara yang kita kata yang pelik-pelik, perkara yang mendatangkan kerosakan itu akan keluar. Ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dunia ini semuanya akan dihancurkan oleh Allah. Habis. Ya. Sejarah manusia akan selesai, sejarah dunia akan selesai. Kita akan masuk ke alam akhirat untuk dihitung amalan-amalan kita, ya. Jadi macam saya katakan dulu juga, jangan sibuk kita nak cari rahsia Ya'juj Ma'juj, apa hakikatnya. We will never find. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak ada hadis yang sahih mengenai perincian siapa Ya'juj Ma'juj, kat mana mereka sekarang masih lagi terkepung, ya, tembok mereka tu kita nak cari boleh jumpa kat mana, tak ada. Padahal tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penting tak? Kalau kita katalah kalau kita ni jadi pemimpin ataupun katalah kita di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di tempat Nabi Muhammad, kalau ikut logik kita, penting tak untuk kalau kita tahulah Ya'juj Ma'juj tu ada di mana, ya, gunung mana, kawasan mana, benua mana, ya, temboknya bagaimana, apa tak penting untuk kita ni memaklumkan kepada manusia dan umat yang datang selepas kita nanti? Sebagai peringatan, kamu jaga, ini kat sini lah, ni tembok dia kat sini, ni gunung ni lah yang ada, ni kat belakang ni lah Ya'juj dan Ma'juj. Supaya apa? Supaya kita boleh jaga, jangan sampai terkeluar. Sebab kalau keluar mereka akan buat kerosakan dan kemusnahan, kan? Kalau ikut logik kita, sepatutnya seorang pemimpin bila ada maklumat itu perlu kasih tahulah. Supaya orang yang jadi umatnya nanti kemudian tidak akan terdedah kepada kemusnahan dan kehancuran. Tapi hakikatnya Nabi tak pernah kasih tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi satu misteri, satu perkara yang disebut secara umum tanpa perinciannya. Kita tak tahu. Kenapa? Memang begitu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah rahsia ilmu Allah. Ya. Sebab kalau nak berlaku, akan berlaku. Seperti mana Dajjal akan keluar, tetap akan keluar. Tugas Dajjal untuk menyesatkan manusia yang tak beriman ataupun yang imannya goyang, imannya tak kuat, ya kan? Akan berlaku. Ada siapa boleh halang Dajjal daripada keluar? Tak ada siapa boleh halang Dajjal daripada keluar sebab itu ketentuan Allah. Begitu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi saya ni tak berapa berminat lah, memang tak minat pun. Nak cari-cari buku, baca rahsia orang buat kajian kat mana Ya'juj Ma'juj. Contoh, macam orang buat kajian. Ya, boleh tak kita cari, explore sekarang ini, cari di mana bahteranya Nabi Nuh. Allah. Nak jumpa bahtera Nabi Nuh? Kita baca Al-Quran, kisahnya untuk ambil iktibar, pengajaran. Bukan nak tengok dengan mata kita bahteranya buat daripada kayu apa, besar mana, tinggi mana, boleh naik ke dalam, tengok apa ada harta kat dalam tu. Ya, ambil kayunya, okey, bikin tasbih. Mana ada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya kan? Itu kepercayaan-kepercayaan yang hanya habiskan masa kita je, buang karen je tuan-tuan dan puan sekalian je. Begitu Ya'juj dan Ma'juj. Pokoknya ialah ayat-ayat, peringatan, hadis tentang hampirnya hari kiamat dengan tanda-tandanya itu sebagai peringatan untuk kita senantiasa buat persiapan. Ya kan? Jangan lalai kehidupan ini. Tak ada orang yang hidup selama-lamanya. Kalaupun hidup kita umur tak panjang untuk bertemu dengan kiamat yang besar itu, setiap orang daripada kita pasti akan jumpa kiamat yang kecil kita masing-masing. Nah, ya kan? Apa kiamat kecil kita masing-masing? Itulah ajal maut kita masing-masing. Ya kan? Kalaupun kita tak sempat jumpa dengan Nabi Isa, diutus oleh Allah, diturunkan semula, tak sempat jumpa dengan Imam Mahdi ke, tak sempat jumpa dengan Ya'juj Ma'juj ke, na'udzubillah, ya, dengan Dajjal, na'udzubillah. Tapi kita tetap buat persiapan. Ada kiamat kecil yang akan kita hadapi. Ya, jangan sampai kita lalai.
Itu yang harus kita ingat bila kita baca ayat yang seperti ini. Ya, bila sampai nanti Ya'juj Ma'juj akan keluar dengan cepat segera daripada tempat-tempat mereka yang tinggi. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, waqtarabal wa'dul haqqu, sungguh benar telah hampir janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janji itu janji yang benar. Waqtaraba, iqtaraba maknanya telah dekat. Ya, dalam bentuk past tense, ya, verb, fi'il, waqtaraba, telah hampir ataupun telah mendekat, ya, janji yang benar itu tentang adanya hari kiamat. Dekat maknanya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang terakhir. Ya, kalau Nabi Adam mungkin masih banyak lagi nabi selepasnya. Ya, Nabi Ibrahim masih awal lagi. Tapi bila dah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah last dah tu. Dah penutup pada sekalian nabi. Dah tak jauh dah. Tapi berapa umur dunia yang tinggal kita tidak pasti. Ya, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya waqtarabal wa'dul haq, telah hampirlah sudah janji yang benar itu. Ya. Bagi kita pun begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Janji yang benar, macam saya katakan, ada kiamat besar, tapi bagi kita ada kiamat kita yang kecil yang masing-masing, ya. Setiap benda yang kita tak tahu datangnya bila, itu dekat sangat sebenarnya. Ya. Setiap perkara yang kita tak tahu bila datangnya, itu benda cepat. Kalau kita tahu, okey, kita akan mati tahun 2025. Maknanya kita dah pasti ada tempoh tu kan. Kita boleh buat perancangan macam-macam. Ada kesempatan, lagi 5 tahun sempat. Ya. Kalau 50 tahun sebelum ni tak pernah sembayang, ada tinggal 5 tahun ni boleh sembayang. Ya, boleh macam-macam lagi. Jangan kata 5 tahun. Kalau kita rasakan, kita dapat tahu confirm. Ya, datang malaikat. Kalau bukan malaikat pun, malaikat dah hantar dah Instagram, WhatsApp. Ya, sekian, saya daripada Tuhan kata, confirm awak punya tarikh mati hari Jumaat ni. Sekarang hari Minggu katalah, 5 hari akan datang. Walaupun 5 hari, tapi sebab kalau kita tahu, kita boleh buat macam-macam. Panjanglah masa kita ada, ya kan? Tapi kalau benda yang tak pasti, cuma kita tahu dia akan datang, itu sebenarnya benda yang sangat dekat. Kita tak pasti, tuan-tuan. Entah malam ni, entah besok, entah sekejap lagi. Entah saya habis tutup kuliah ni, Facebook pun off network. Wallahualam, kita tak tahu. Ya kan? Benda yang mendatang, yang kita tak tahu bila, itu sebenarnya masa yang terlalu singkat untuk kita. Ya? Sebab itu Allah katakan, waqtaraba, telah hampir dan dekat sekali janji yang benar itu. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Bila sampai janji yang benar itu, sama ada ajal maut kita masing-masing, maupun hari kiamat yang besar nanti, bila datang, bila sampai, bila tiba waktunya, maka tiba-tiba akan terbeliaklah mata orang-orang yang berlaku kufur. Terbeliak, terperanjat. Orang kalau terbeliak mata kenapa ya? Terbeliak mata maknanya terperanjat, takut, ya. Tiba-tiba tak sangka, ya, panik. Itu orang terbeliak mata kan? Kalau mata tutup tu orang tenang, ya kan? Kalau terbeliak, takut, panik, ya. Menggelacat, tak tahu apa nak buat, nak cari tempat perlindungan. Begitulah keadaan orang yang bila didatangi saat yang Allah tentukan untuknya, pada waktu itu akan terbeliaklah mata orang-orang yang telah berlaku kufur. Ya wailana, celakalah kami ni, mereka mengatakan. Saat itu akan datang penyesalan. Celaka kita dah, celaka dah, tak guna lagi dah. Qad kunna fi ghaflatin min hadha. Rupa-rupanya kita selama ini sepanjang kehidupan kita lalai lupa saat ini datang pada kita. Bal kunna zalimin. Bukan setakat lupa, malah kita buat banyak kezaliman. Kita dah aniaya diri kita sendiri. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Tetapi sudah terlambat. Kesempatan untuk bertaubat sudah tidak ada lagi pada saat itu, ya. Dan Allah akan mengatakan, innakum wama ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kamu ini, wahai orang-orang yang telah berlaku kufur, wama ta'buduna min dunillah. Begitu juga apa yang telah kamu sembah selain daripada Allah, kamu yang menyembah, benda yang kamu jadikan sembahan kamu, semuanya akan jadi apa? Hasabu jahannam, akan jadi bahan pembakar dalam neraka jahannam. Bahan pembakar, tahu tuan-tuan? Hasab, bahan pembakar itu biasa orang nak hidupkan api, ada kayu ke, ada arang ke, ya kan?
Kalau sekarang gasolin ke, ya kan, minyak tanah, ini semua bahan-bahan pembakar. Dengan ada bahan pembakar ni, api itu hidup. Kamu nanti dimasukkan ke dalam neraka, kamu sendiri akan jadi bahan pembakarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum laha waridun. Benarlah, kamu semua akan bergerak menuju ke tempat tersebut. Maknanya ke tempat neraka jahanam. Kamu akan pergi ke tempat itu. Tak boleh lari dah. Ya, hanya ke neraka jahanam lah kamu akan menuju. Tak boleh nak curi-curi, nak sembunyi-sembunyi, nak berlindung, ya. Nak lari ke mana? Tak ada tempat lain. Memang itulah yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita tutup cerita daripada sekalian cerita nabi-nabi yang terdahulu. Sepanjang surah Al-Anbiya kita baca daripada bulan Ramadan kemarin kalau tak salah, ya. Bulan Ramadan kita dah start baca surah Al-Anbiya sampailah sekarang ditutup dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kisah yang akan datang, yang belum berlaku. Jadi kalau kita lihat, inilah sejarah kita. Between yesterday, today and the definite tomorrow that will come and arrive. Ya, itulah hakikat hidup kita. 3 hari je hidup dunia ni, 3 hari je. Yang namanya semalam, yang namanya hari ini, yang namanya esok. Semalam pelbagai peristiwa dah berlaku. Jangan kita tak ambil kisah. Jangan kita tutup mata buat tak tahu. Semalam dengan segala peristiwanya, itu untuk kita ambil iktibar. Tapi tidak pula kita baca semalam kisah yang berlaku, menganggap itu terasing daripada kita. That has got nothing to do with me and with us today. Tak. Sebab kita semua satu umat. Satu umat. Begitulah. Yang telah berlaku, boleh berlaku. Yang Allah turunkan dahulu, Allah pasti boleh turunkan ke atas kita juga. Kemenangan yang Allah berikan kepada mereka yang taat dahulu. Pastinya begitu janji Allah berikan kemenangan kepada kita kalau kita mahu taat kepadanya pada hari ini. Yang hari inilah kesempatan yang ada. Sebab kita tak tahu hari ini yang ada ini bila hujung kita. Ya kan? Tapi ingat, habisnya kita hari ini, katalah kalau kita bertemu dengan ajal maut kita, ajal maut itu bukan penutup cerita sebenarnya kan? Bukan penutup cerita. Ada esok. Esok selepas kita apa? Esoknya ialah hari pembalasan daripada Allah. Kalau yang panjang umur, jumpa dengan hampir hari kiamat besar akan tiba, akan berhadapan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj dan pelbagai lagi tanda-tanda yang lain. Ambil kesempatan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menginsafkan hati kita, melihat dalam keadaan hidup kita yang pelbagai cabaran, pelbagai dugaan, pelbagai ketidakpastian. Sama ada dari segi kehidupan kita, kesihatan kita, keselamatan kita, nyawa kita, harta kita, pekerjaan kita, pendapatan kita, keluarga kita, keturunan kita, apapun. Kita tengok kisah Nabi-Nabi yang terdahulu yang disebut dalam surah Al-Anbiya. Macam-macam cerita tuan-tuan. Kisah Nabi Ibrahim nak dibakar. Ya, kemudian Nabi Lut berhadapan dengan orang yang punya penyakit perangai akhlak yang begitu buruk sekali. Lelaki suka pada lelaki. Kisah Nabi Nuh diceritakan tentang umur panjang pun bukan ada kepastian ramai akan ikut. Ya, kisah Nabi Lut dengan Nuh, kisah bagaimana nabi-nabi itu dikhianati oleh orang yang paling rapat sekali dalam keluarga mereka, anak dan isteri mereka. Kemudian kisah tentang Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Allah berikan pula kerajaan. Beza. Kalau yang tadi berhadapan dengan umat masyarakat masing-masing yang melawan, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman dengan kelebihan ya kerajaan yang Allah berikan pada mereka. Lepas tu kisah Nabi Ayub pula dengan penyakitnya, dengan dugaan hidupnya, hilang hartanya, mati anak-anaknya. Allah. Ada di antara kita yang Allah berikan harta. Bagaimana kita tangani kelebihan yang kita ada? Ambil iktibar kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada di antara kita yang Allah uji dengan keluarga yang tidak sama dengan kita. Ya, yang hanya mendatangkan kesulitan dalam hidup kita. Ambil iktibar kisah Nabi Lut dengan Nabi Nuh. Bagaimana pula di antara kita yang mungkin Allah uji dengan penyakit, hilang nikmat. Ya, Nabi Ayub itu menjadi iktibar kepada kita. Bagaimana dengan kita yang berhadapan dengan perkara-perkara yang buat kita frust dalam hidup. Kita rasa kecewa. Ambil iktibar kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya kan? Bagaimana di antara kita yang mengharap sesuatu yang kita ingat itulah menguntungkan, membahagikan kita, tapi sampai tunggu lama sampai tua tak dapat-dapat.
Ya kan? Perlu kecewa ke? Perlu hampa ke? Ambil kisah Zakaria, Nabi Yahya menjadi iktibar bagi kita, ya kan? Bagaimana dengan kisah kita ini yang dipandang hina oleh orang, dituduh bukan-bukan, macam Maryam alaihassalam. Ya, dituduh berzina dan sebagainya, tapi Allah pelihara, Allah muliakan. Ya kan? Maryam tidak memberi ruang kepada tuhmahan, cemohan, kedengkian itu untuk merosakkan kehidupannya. Akhirnya Allah berikan kemuliaan anaknya tadi menjadi seorang nabi. Malah Maryam sendiri menjadi di antara wanita-wanita utama dalam syurga nanti. Subhanallah. Ambil iktibar itu semua. Begitu dengan warna-warni kehidupan kita. Warna-warni kehidupan kita. Allah tak pandang harta kita, Allah tak pandang rupa kita, Allah tak pandang luaran zahir kita. Ya Allah pandang ialah hati kita. Siapa pun gelaran yang ditempelkan orang untuk kita. Yang ini gelarannya doktor, yang ini gelarannya profesor, yang ini gelarannya raja, sultan, pertuan agung. Yang ini gelarannya Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Haji, Pak Lebay, Pak Imam. Yang ini gelarannya siapa pun. Yang Allah nak lihat ialah hati kita. Yang pakai songkok cantik, berjanggut, cute, Ajun Ustaz Fatris ni, gelaran ustaznya pun belum tentu jaminan akan selamat bila balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kemurkaannya, daripada celaannya. Baik. Alhamdulillah kita selesai daripada surah Al-Anbiya seperti mana yang saya harap-harapkan. Insya-Allah minggu hadapan kita lihatlah apa yang akan kita jumpa nanti, insya-Allah, dalam kisah-kisah yang berikutnya. Saya rasa kemungkinan kita akan baca surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ialah surah yang datang sejurus selepas surah Al-Anbiya. Saya rasa ada kisah yang boleh kita bentangkan menjadi pegangan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minggu lepas semasa kita kuliah, ada yang kasih soalan dalam komen Facebook ni. Ada seorang namanya Raden Alfendi. Saya ingat saya nak jawab jugalah, tapi saya tak jawab awal-awal, takut saya tak dapat habiskan surah Al-Anbiya. Sambil masa sedikit, ya, ambil masa sedikit sebagai respon kepada saudara Raden Alfendi, ya, yang tanyakan dalam komen minggu lepas. Dia kata begini, saya bacakan soalannya. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya jawab soalan seminggu lepas awak berikan salam, tapi tak apalah, ya. Waalaikumsalam. Bagaimana pula sekiranya seorang ibu meminta semua duit wasiat itu dan rela hati seorang anak lelaki itu beri semua duit itu, dan dalam sekelip mata kerana scam, duit itu hilang. Ini minggu lepas kan kita bila baca tentang Nabi Zakaria, saya kaitkan tentang harta pewarisan, ingat tak? Nabi Zakaria mengatakan, okeylah kalau aku tak ada anak pun, Nabi Zakaria tak merungut. Sebab dia mengatakan, kalaupun orang lain ada zuriat yang mewarisi dia, tapi bagi dia Allah lah pewaris sebaik-baik pewaris. Itulah kita bincangkan kemarin, ya. Jadi saya ada sebut sikit tentang masalah wasiat, tentang masalah harta perwarisan. Jadi ditanya kat sini, bagaimana keadaan seorang wanita, ibu, dia minta semua duit wasiat. Jadi anak lelaki ni dengan rela hati kasih duit wasiat yang ada tu kepada mak dia. Mungkin bapa meninggal, agaknya lah, perinciannya tak ada, jadi saya cuba tangkap apa maksudnya. Jadi mungkin suaminya meninggal, ya, ada anak, ada isteri. Jadi maknya ataupun isteri yang meninggal tu, mak pada anak ni minta semua duit kasih pada dia. Jadi anak tu dengan rela hati kasihlah duit pada mak, mak dah minta. Sekali tuan-tuan puan-puan sekalian, kerana scam, ya, ada penipuan, ya, ada pelaburan yang bukan-bukan, agaknya habis rugi duit tu sama sekali tu. Ya. Jadi soalannya ialah bagaimana nak mengatasi situasi ini? Adakah anak itu berdosa? Anak yang dah kasih duit pada maknya bila mak minta duit warisan, ya, ataupun duit wasiat, kataan wasiat kat sini. Tuan-tuan, ada beberapa perincian dalam soalan ini yang perlu jelas untuk kita dapat jawab dengan tepat. Tapi tak apalah, saya buat andaian, ya, saya buat andaian. Begini. Duit yang ada, duit warisan patut dibagi pada faraid. Ya kan? Tapi maknya minta semua. Dia ada yang ada ni anak lelaki dengan rela hati kasih pada mak dia. Lepas tu duitnya hilang. Nak buat macam mana sekarang ni? Berdosa tak si anak? Nombor satu, kita nak tahu, apakah anak lelaki yang berikan duit pada maknya ini, dialah satu-satunya anak yang ada? Ataupun ada adik-beradiknya yang lain? Ada dua kemungkinan kan?
Kalaulah dia satu-satunya anak yang ada, bapa dia meninggal, maka mak dia masih hidup, dapat 1/8. Hukum faraid. Ya, mak dia dapat 1/8, bakinya 7/8 itu menjadi bahagian si anak lelaki yang seorang ni. Okey? Baik. Kenapa dapat banyak pula? Banyaknya. Ya, sedangkan yang meninggal tu isterinya cuma dapat 1/8. Ya, sebab supaya si anak ini akan dapat melaksanakan tanggungjawab memelihara maknya dengan baik. Itu kan jadi tanggungan nafkah si anak kan? Kena jaga mak dia. Jadi biar anak lelaki dapat 7/8, jaga mak dengan baik. Tanggungjawab. Kalau dalam keadaan seperti ini, oleh kerana dia tu anak seorang satu-satunya anak yang ada, ya, bila diminta duit itu oleh maknya dan dia kasih semua 7/8, 7 out of 8 shares, kasih semua pada maknya. Kemudian maknya tak buat apa, agak dengar cakap jiran ke, dengar cakap kawan ke, dengar cakap member masjid ke. Ya, minta maaf je lah kalau ada yang terasa, ya kan. Masuk melabur mana syarikat yang dubious dan sebagainya, sekali rupanya tipu, habis lesap begitu saja. Telefon-telefon, pejabat pun dah tutup, bisnes pun dah hilang, orangnya pun dah tak lesap, dah tak dapat bayang lagi. Hilang. Berdosa tak si anak? Nak kena buat macam mana? Kita katakan tak perlu buat apa-apa dan tak berdosa. Kenapa? Sebab itu bahagian dia. I gave to my mother, saya serahkan pada mak, memang saya punya semua. Bukan orang lain punya, tak ada hak orang lain. Saya dah kasih mak. Nak marah ke, nak gaduh ke, mungkinlah ya akan datang penyesalan. Mungkin anak tu jadi marah dengan maknya. Ada mungkin sebagai orang mungkin sampai simpan dendam, benci dengan mak, ya, tak nak dengar nasihat dan sebagainya. Tapi kalau memang itu dah dia punya, ya, mak minta semua, dia kasih semualah yang dia punya. Habislah. Habis-habis. Nak buat macam mana? Takkan si anak nak heret mak dia pergi mahkamah. Dah terlepas, ya. Tapi katalah kalau dalam senario yang berbeza, ada lagi anak yang lain. Katalah mungkin ada 3-4 orang anak. Ya kan? Sebelum pembahagian pada anak-anak, mungkin dia tu sebagai anak lelaki yang sulung, dia yang uruskan, dia yang pergi CPF office, dia pergi pejabat mahkamah syariah ambilkan sijil gitu gini, sampai kemudian dia yang pegang duitnya. Jadi amanah. Duit tu dia bawa balik, katalah duit CPF, duit simpanan bank, duit insurans dapat, katalah 200,000. Ini peninggalan bapa, harta pusakanya. Ya, sekarang saya pegang. Amanah untuk saya bagikan pada adik-beradik dengan pada mak. Mak minta dulu. Mak kata, "Man, sebelum kau bagi-bagi tu insya-Allah duit 300 tak banyak. Kita bagi-bagi nanti pun seorang dapat sikit. Apa kata kita melabur, Man? Kita melabur, lepas tahun dapat untung. Kawan mak cakap boleh untung 100%. 100% maknanya 300,000, lepas tahun dapat 600,000. Kita bagi, kan untung kita. Mak minta. Si anak ni abang Long pun kasih dengan penuh rasa rela hati. Kalau itulah ceritanya, dah ada masalah. Kenapa? Kalau sampai duit tu hilang semua kerana ditipu, dia kena ganti rugi pada adik-beradik yang lain. Sebab dia yang buat keputusan untuk kasih pada mak tanpa bertanya dulu, tanpa minta izin dulu, itu hak mereka yang tak sepatutnya kasih pada mak sampai hilang, ditipu dalam perniagaan tadi. Ya kan? Maka dianggap sebagai dia dah cuai. Bila dah cuai, sampai berlaku kehilangan duit, kalau dituntut oleh adik-beradik yang lain, dia kena usahakan untuk bayar. Ikut kemampuan lah, ya, ikut kemampuan. Jangan sampai memudaratkan diri sendiri. Tapi kalau dalam keadaan demikian, yang lain dah halalkan, ya sudahlah bang, nak buat macam mana bukan rezeki kita lah, bukan orang lain pun mak. Kita ni dah nasihat pun mak tak nak dengar, ya kan? Kita pun mengharap juga, ya kita pun nak juga bila mak cakap garanti dapat 600,000, 100% profit tahun depan. Kita semua nak sebenarnya, dah semua rela. Kalau rela sudah, nak buat macam mana? Dah tak boleh lagi, kemarin rela, kemarin setuju, tiba-tiba nak tuntut pula, nak naik turun ke mahkamah. Ini akan timbul cerita yang berpanjangan, merosakkan dan meruntuhkan hubungan silaturahmi. Jadi ini adalah kemungkinan senario daripada satu soalan yang diajukan. Ya, saya tak pasti sama ada apakah itu maksud sebenar soalannya, tetapi begitulah, bila kita ini memegang amanah, pastikan amanah itu dijalankan. Siapa pun yang minta, kalau itu bukan wang hak kita, ya, jangan diberikan. Sebab bila berlaku perkara seperti ini, kita kena tanggung. Kita yang berhadapan dengan persoalan dunia dan akhirat. Bagaimana kalau kita buat itu kerana kecuaian kita, dan kerana itu kalau berlaku, yang berhak patut dapat wang itu sampai menghadapi kesulitan dalam kehidupannya.
Mungkin ada di antara adik-beradik kita tu yang serba kesempitan, ada masalah, perlukan wang. Dia harapkan daripada wang peninggalan bapa dapatlah 30,000. Ringankan bebanan bininya tengah sakit kuat, anaknya sedang dalam keadaan penyakit dan sebagainya. Sekali kerana kecuaian kita, datangkan kesulitan kepada dia. Tuan-tuan, amanah jalankan dulu. Ya, dan seorang ibu tidak boleh berhak untuk meminta bahagian seperti itu pada sesuatu yang tidak pasti, kerana nanti akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, keluarga kita, hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang rapat kerabat dengan kita, insya-Allah ya tuan-tuan dan sekalian. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang amanah, orang yang dipelihara daripada kecuaian dan kelalaian. Mudah-mudahan apapun bahagian dunia kita diberkati oleh Allah, menjadi sebab kita mendapatkan syurganya nanti. Dan Allah jauhkan kita daripada dikurniakan bahagian dunia, tetapi akhirnya menjadi fitnah yang membawa hanya keburukan kita dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja untuk malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya amat menyayangi anda semua kerana Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa hulurkan sedikit keihsanan dan kemurahan untuk menyokong Masjid Darul Makmur kita ya. Maklumat disediakan di layar yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.